Assalamualaikum dan salam sejahtera berita pagi bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Pindaan perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara akan dibawa ke Parlimen pada bulan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pindaan itu dibuat bagi meminda perkataan bapa kepada ibu, bapa atau ibu atau bapa setelah draft dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Sukacita saya maklumkan bahawa istilah bapa yang diiktiraf dalam perlembagaan itu dari segi hak anak-anak menjadi warga negara akan digantikan kepada ibu bapa atau ibu atau bapa. Saya bersyukur, alhamdulillah, kerana setelah begitu lama, puluhan tahun perkara yang dibangkitkan Kerajaan Madani dan di bawah Menteri Nancy Shukri, kita dapat lakukan pindaan yang sangat bererti ini. Perdana Menteri yakin pindaan itu akan mendapat sokongan 11 suara ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Inisiatif pemungkasan wanita perlu terus digandakan supaya mereka tidak tercicir dalam menghadapi cabaran ekonomi dan sosial. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ramai wanita berhadapan dilema sama ada untuk meneruskan kerjaya atau berkorban dengan meninggalkan bidang pekerjaan demi memikul tanggungjawab berbakti kepada keluarga. Menurut Datuk Seri Nancy, walaupun wanita mendominasi lelaki di universiti tetapi hanya 56.2% daripada populasi wanita bekerja berbanding 81.9% lelaki. Selain itu, wanita dalam lingkungan umur 30 hingga 39 tahun lebih cenderung meninggalkan kerjaya secara tetap kerana komitmen keluarga. Dia berucap pada Majlis Hari Sambutan Wanita Hari Wanita Antarabangsa 2024 malam tadi. Majlis dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Jemaah Menteri. Human Rights Watch HRW diminta kemuka bukti berlakunya penderaan dan kematian melibatkan kanak-kanak dan wanita di depo imigresen di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia bagi membolehkan kertas siasatan dibuka segera. Saya pohon kepada mereka, saya pohon untuk kalau boleh nyatakan yang berkaitan dengan penderaan dan kematian. Siapa, berapa bilangannya, berlaku di mana, bila dan oleh kerana ianya disebut berlaku kematian, sebutkan siapa mangsa-mangsa itu. Okey, dan saya tidak akan berlengah-lengah untuk bersegera membuat siasatan dan akan mempelawa organisasi-organisasi yang kredibel di peringkat negara kita ni untuk ikut membantu. Sebab pada KDN isu tentang hak asasi ni bukan soal warga kita, bukan sekadar soal warga asing. Prinsip kita adalah mempertahankan hak asasi setiap manusia yang bernyawa. Ini pendirian kita. HRW menerusi laporan yang dikeluarkan sebelum ini mendakwa lebih 1,400 kanak-kanak ditahan di depo imigresen dengan 2/3 daripada mereka tidak ditemani atau dipisahkan daripada keluarga. Sektor berkelainan elektrik Malaysia dijangka berupaya mengurangkan intensiti pelepasan karbon sebanyak 45% tahun depan dan 60% pada 2035. Langkah ini selaras dengan komitmen negara di bawah Perjanjian Perubahan Iklim Paris untuk mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca GHG sebanyak 45% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata pihaknya menetapkan dasar progresif untuk melaksanakan agenda peralihan tenaga negara. Meningkatkan campuran kapasiti tenaga boleh baharu dalam pembekalan elektrik negara kepada 70% menjelang tahun 2050 berbanding 25% pada masa ini. Kedua, membangunkan program dan inisiatif khas bagi membanyakkan penyertaan industri tempatan dalam penjanaan dan pembelian bekalan tenaga elektrik hijau. Ketiga,
menurunkan intensiti pelepasan GHG daripada penjanaan elektrik dengan mengurangkan kapasiti terpasang penjanaan daripada sumber arang batu secara berperingkat. Ketika ini, sektor tenaga termasuk sektor bakalan elektrik menyumbang hampir 80% daripada jumlah pembebasan GHG di Malaysia. 5,023 peluang pekerjaan berjaya dicipta menerusi program kembara riuh anjuran kumpulan My Creative Ventures My Creative sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, program ini akan diteruskan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan terutama dalam kalangan penggiat seni dan kreatif. Tahun lalu, program tersebut turut memberi impak kepada 4,324 penggiat seni dan kreatif serta menerima hasil jualan terkumpul lebih 2 juta ringgit. Kita harap ramai yang akan datang. Jadi kita sasarkan lebih daripada tahun lalu. Dalam pada itu, Kembara Riuh 2024 bakal berlangsung melalui 7 edisi bermula Mac hingga Disember 2024. Program bertujuan memperkasa ekonomi jingga melalui sokongan kepada penggiat dan usahawan industri kreatif tempatan. Satu pertemuan telah diadakan di antara Kementerian Komunikasi dengan Reporter Without Borders RSF bagi membincangkan antara lain penjelasan Kod Etika Kewartawanan Malaysia oleh Institut Akhbar Malaysia, Kad Perakawan Media serta beberapa cadangan kerjasama di masa hadapan untuk meningkatkan tahap kebebasan media di Malaysia. Jadi pihak RSF menyatakan ada beberapa sama ada charter dokumen-dokumen yang mungkin mereka boleh panjangkan kepada Kementerian Komunikasi untuk penelitian kami, di samping melihat kepada struktur-struktur yang bersifat antarabangsa bagi meningkatkan standard ataupun aspek kawal selia yang bersifat best practice seperti mana yang mungkin dilaksanakan di negara-negara lain. Lawatan RSF itu juga beri peluang baik kepada kerajaan bagi memahami dari sudut pandangan NGO seperti RSF yang melihat Malaysia sebagai salah satu negara yang paling kehadapan dari segi kebebasan media di rantau Asia Tenggara. Pengurusan masjid dan agensi kerajaan yang mengadakan majlis ilmu sepanjang Ramadan perlu memastikan penceramah diundang adalah bertauliah. Saya mengajak masyarakat di luar sana dalam memilih penceramah-penceramah ini, pastikan mereka ni ada tauliah. Supaya kita nak pastikan kandungan ceramah yang disampaikan dalam bulan Ramadan ini sama ada di masjid-masjid, di surau-surau, di platform sosial media dan sebagainya adalah mereka-mereka yang asas ilmu pengetahuan itu ada dan mereka ni akan sampaikan ajaran Islam yang sebenar. Jadi itu harapan saya, Amin, pada penganjur-penganjur dan masyarakat di luar bila nak memilih sesiapa penceramah yang nak dijemput tu. Jelas Dato' Naim pihaknya mengalu-alukan program keilmuan sempena Ramadan untuk masyarakat lebih faham tentang agama. 4 lelaki, 3 daripadanya warga Cina ditahan disyaki terlibat dalam kes penculikan pemilik sebuah restoran di Pulau Pinang semalam. Suspek berusia 32 hingga 40 tahun itu ditahan di sekitar Georgetown hari ini. Motif kita masih siasat lagi. Sebab kita masih lagi nak dapatkan the main culprit yang masih bebas dan kita akan dapatkan dia punya intelligence statement IS dia dan kita akan mengetahui tujuan sebenarnya motif dia. Ini dalam peringkat awal. Tapi mangsa dah diselamatkan. Itu yang mustahak. Polis sedang giat memburu 3 lagi suspek warga Cina yang dipercayai terbabit dengan kejadian itu. Kesemua suspek direman 4 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana menculik.